diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Hairul Fahmi dan juga kepada pengurusi Gemah Nur Iman, Puan Rosniyati Mansur dan juga kepada semua jemaah Gemah Nur Iman yang terus bersedia di dalam kuliah Isyak ini setelah bersama-sama kita di dalam kuliah Maghrib sebentar tadi. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah juga kita terus berada di dalam taman-taman syurga. InsyaAllah semoga ilmu yang kita perolehi ini adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barakah insyaAllah. Untuk memberkati majlis terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Ustaz Hairul Fahmi. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tidak melengahkan masa lagi, marilah kita bersama-sama dengan Ustaz untuk kuliah Isyak dengan kisah begini rupanya kisah Nabi Adam. Dengan hormatnya dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب Ya Allah, kalau Ya Allah yang boleh membolak balik hati kami, Tsabbit qulubana ala dinik, ketetapkan hati kami Ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, Ya Allah, kalau Ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami, sarrif qulubana ala ta'atik, ubahlah hati kami Ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian wahai Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina hikmatak, Ya Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah kebijaksanaan kepada kami, wansyur alaina, dan limpahkanlah kepada kami wahai Allah min khazain, pada segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Waqalu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan juga rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur. Dan masih lagi yang lepas, iaitu bab iblis mengetahui kelemahan patung Adam. Jadi saya habiskan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Minta maaf saya sedikit lambat sebab tadi tak tahu dia. Daripada Felda Taib Anak saya ada kuliah Maghrib. Biasa bergerak 9845 sampai sebelum 9 suku. Tapi tadi sebab tak tahu sebab apa, dia punya kereta dia hari ni luar biasa. Malam ni kereta yang ada dekat luar, walaupun malam, walaupun dah pukul 9, tapi luar biasa berada di luar. Mungkin di tempat ibu-ibu semua juga sama. Dengar-dengar di KL pun tengah berada, tengah banyak kereta keluar. Jadi mohon maaf. Jadi insyaAllah
Kak Nurmawati Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, insya-Allah. Nurmawati Zakaria. Ini apa isteri saya sebut tadi. Ini mak teh dia. Betul ke? Okay. Nurmawati Zakaria. Okey. Jadinya Suwaya Mat Zahgi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab tu nama Zakaria. Atuk. Okey. Zaini Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nur Semah Sahir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rafi'ah Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah beri kesihatan yang baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wan Aisyah Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nurlina Hussein. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, betul Ustaz. Alhamdulillah. Okey, Roslinda Mai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Z ya. Kak Z. Kak Z ni siapa? Adakah nama dia? Kak Roziah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga sihat dari bercuti. Kirim salam pada Wani. InsyaAllah. Ini depan kali ni. Okey, Mazni Miftah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ni saya berada di rumah. Petang tadi baru sampai. Sampai di rumah dan terus tadi sampai baring-baring jam. Lepas maghrib tadi terus ada kuliah maghrib di Pukul 6 dah keluar pergi Filda Tayyip Anak Masjid, ada kuliah dan terus Isyak. Esok di Masjid Mutaridini dan pagi besok saya ada kursus umrah dan juga petang ni pun sama ada taklimat perjalanan umrah grup saya sendiri yang saya akan pergi pada 9 hari bulan 1 nanti saya nak pergi umrah. Okey, insya-Allah. Moga-moga doakan saya. Moga-moga Allah berikan juga kesihatan dan juga keberkatan dalam hidup supaya masa yang ada ni dapat digunakan dengan baik, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Dan sesungguhnya, saya baca terus iaitu Iblis berfikir tentang patung Adam yang lalu kita dah ajar bahawa Adam diciptakan di patungnya itu di dalam syurga dan kemudian Iblis mengelilingi patung tersebut dan mengetahui bahawa Iblis mengetahui bahawa Adam ini mempunyai rongga. Kan kita tengok makhraj dalam tajwid ada berapa? 5. Tajwid ada 5 makhraj. Yang pertama al-khayshum, kan? Al-khayshum batang hidung. Yang kedua asy-syafatan, iaitu bibir, bibir. Yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat al-halq, iaitu halqum. Yang kelima al-jawf. Jawf ni rongga. Jawf ni rongga. Yang pertama syafatan, bibir, kan? Asalkan kata syafatan bibir ni syafatan bibir. Bibir maksudnya ada syafawi. Lepas tu syafawi ni, syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi, semua berkenaan dengan bibir. Dengan bibir. Okey, al-jawf maknanya rongga. Rongga. Rongga juga merupakan makhraj daripada tajwid, rongga mulut. Perut pun dia dengan rongga ni. Perut ni semua rongga. Jadi benda yang ada lubang. Benda yang ada lubang. Lepas tu orang kata suara perut. Sebab tu orang kata suara perut. Sebab tu kalau kita nak mengaji pun dia kena ambil suara yang bukan suara tekak saja. Orang tekak ni gendang suara. Dia ambil daripada tekanan, menekan, boleh tekan kita punya suara kita ni, maka dia boleh tinggi. Dia boleh tinggi. Okey, tu kawalan rongga lah, rongga mulut. Okey, perut ni semua ni adalah rongga. Okey, ingat. Okey, jadinya kita sambung balik. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang permulaan perkara yang berlaku di antara Iblis dengan Adam. Dan juga kemudian Iblis pada ketika itu memandang patung Adam. Dia memandang patung Adam yang masih belum bernyawa dengan pandangan yang istimewa. Sebenarnya dia memandang patung Adam tu belum lagi tiup roh, tapi dia telah memandang dengan penuh istimewa. Dia tengok manusia ni ciptaan dia bukan main-main.
Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah bagi tahu dalam surah ayat ke-7 kan. Saya ke-7 surah As-Sajdah. Alladhi ahsana kulla syai'in. Yang mana sebaik-baik kejadian yang telah kami ciptakan. Kulla syai'in, setiap sesuatu. Wa bada'a khalqal insani min tin. Yang kami jadikan satu patung manusia ni min tin, daripada tanah. Jadinya Allah bagi tahu dah kejadian yang paling baik pada ahsan, sebaik-baik, better. Ahsan ni terbaik. Pada setiap sekejadian sesuatu, kulla syai'in, setiap sesuatu kejadian yang Allah cipta adalah Adam, adalah patung Adam itu. Okey, tak ada salah pohon. Okey. Jadinya ketika mana di saat Badal kata bahawa patung Adam tu dah memang orang kata istimewa, bukan teknologi biasa-biasa, tapi penuh dengan kehebatan teknologi yang begitu hebat. Jadi Iblis ialah makhluk yang licik. Ingat, Iblis ni sifat dia, kan saya sebut yang lepas, sifat dia suaranya tinggi. Suaranya tinggi, frekuensi yang tinggi, boleh menkhayalkan. Yang kemudian sifat yang kedua dalam Quran iaitu, kita baca surah Isra, iaitu dia pengaruh dia kuat. Dia boleh memberi pengaruh. Dan juga pengaruh dia hebat. Yang ketiga, dia suka mencampuri urusan harta dan rumah tangga. Yang keempat, dia penipu. Penipu ni dipanggil licik. Dan sifat tertinggi dia adalah mengadu domba. Mengadu domba. Ingat, mengadu domba ni adalah antara sifat Iblis. Domba. Domba ni dia macam kambing. Kambing biri-biri yang ada tanduk. Jadi domba. Jadi masa pertandingan dulu, ada orang buat pertandingan adu kambing tu dengan tanduk. Jadi dia ngadukan, dia buat pertandingan. Adu ni beradu lah pertandingan. Pertandingan melaga kambing. Mengadu domba. Sebab tu dia panggil mengadu domba. Okey. Kerja dia duk mengadu domba suami isteri. Itu pertama sekali. Okey. Juga orang Islam. Jadi Iblis ni makhluk licik pertama. Yang seterusnya, perkara yang dilakukan oleh Allah telah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah menarik pandangan matanya. Kenapa Allah ciptakan Adam ini lebih mulia daripada dia? Lebih mulia daripada malaikat. Dia nak bagi tahu. Dan kemudian patung dia itu pun tanah, dia dikata tanah kotor. Cipta tanah liat yang kental dan kering. Tak tahu apa istimewa dia. Maka Iblis pun pusing. Yutifu Iblis. Kan? Faja'ala Iblisu yutifu bihi. Maka Iblis ni pun tawab. Pusing dalam rongga-rongga tu, semua dia masuk. Dalam salur-salur darah apa sebagainya, dia masuk. Dan kemudian patung yang terbentuk sedemikian itu, semuanya telah memeranjatkan dirinya. Maka ketika itu, Iblis ni terperanjat. Terkejut. Sudah pasti Iblis berfikir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menciptakan sesuatu yang semestinya terdapat sesuatu perkara yang begitu penting sedang berlaku pada patung tersebut. Sebenarnya waktu ini kalau tengok dalam para ulama, ketika mana Iblis ni tengok patung Adam ni, sebenarnya Iblis tak tahu. Masa ni kemungkinan besar sekali Iblis masa ni belum tahu lagi. Belum tahu lagi siapa benda ni. Makhluk apa ni. Cuma Iblis tengok kejadian patung ni. Ini bukan calang-calang punya manusia. Bukan calang-calang punya makhluk yang Allah nak cipta. Ini terbaik. Jadi Iblis ni mesti menyangka terdapat sesuatu perkara yang akan penting yang sedang berlaku pada patung tersebut. Oleh yang demikian, Iblis mengamati patung tersebut dan menyelidiki serta cuba mengetahui setiap anggota bahagian yang ada padanya. Ini kajian. Kajian demi kajian. Sebab tu Iblis ni pakar mengkaji. Sebab tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab Imam As-Suyuti menyebut bahawa Ibn Abbas berpandangan bahawa Iblis ni, sekarang ni dia tak duduk dekat atas lautan, dekat istana dia. Tapi dia duduk di Sijin. Sijin ni tempatnya kitab orang-orang kafir. Sebab apa kitab orang kafir ni? Ulama sebut dan antaranya adalah dia ni mengkaji kitab-kitab ni. Lalu melihat kitab-kitab ni. Supaya dia mengkaji kenapa orang ni boleh kafir. Kenapa orang ni boleh kafir, kenapa jatuh kafir orang ni. Dia boleh berjaya menjadikan manusia ni orang kafir. Tengok apa sebenarnya perangai-perangai orang kafir. Menyebabkan dia boleh menghasut dan menyuruh tentera-tentera dia supaya menyuruh apa peranan sebenarnya syaitan-syaitan ni supaya menyuruh manusia ni kepada kejahatan.
kepada perkara buruk. Perkara buruk. Jadi oleh demikian, di kita itulah dikata setiap dengan itu iblis mengelilingi sambil saya baca dulu, mengelilingi sambil melihat ke arah patung itu, mengkaji setiap sudut dan menganalisis untuk mengetahui setiap rupa bentuk anggota yang terdapat pada tubuh badan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Iblis mungkin menyentuh patung itu dan juga mengetuknya. Kemudian ia mendengar bunyi yang bergema. Ini katakan salsalin kal fakhar. Ingat, Adam ni Allah bagi tahu dia ni dibentuk dengan bentuknya seperti fakhar, tembikar. Dan disebut sebelum tembikar itu disebut salsalin. Kalau diketuk, bunyi dia sal. Bunyi dia kuat. Ketuk dengan bunyi yang kuat. Sallal mishmar. Sallal juga. Iaitu ketuk dengan ketukan yang kuat. Keteng. Tapi kalau maksudnya, dia kalau patung Adam tu, bila dia ketuk, bunyi dia kuat. Sebab apa dia kosong lagi? Tak ada ilmu, tak ada hikmah, tak ada roh dalam dia. Bismillah. Sebab tu pepatah Arab dipanggil tafakhur. Dia menembika. Tembika ni, dikata dalam sifat bahasa Arab, tafakhur. Iaitu menembika. Menembika ni maksudnya, sifat jangan macam sifat tembika. Sifat yang kosong. Sifat kosong ni, tembika kosong, maksudnya bunyi dia kuat. Sallal bishmar. Salsalin kal fakhar. Jangan sifat macam tu. Macam Adam yang waktu kosong, bila diketuk oleh iblis, bunyi dia teng. Tapi orang yang hebat, iaitu bila dia dipenuh di dalamnya, bunyi dia padat. Sebab tu jangan banyak bercakap. Sebab tu bila ada orang komplain, kita kadang-kadang diam lagi baik. Tembika kosong. Macam kalau admin, betul. Kalau yang kita orang Melayu panggil tin kosong. Sebab kita kat Melayu banyak tin. Banyak tin. Kalau dekat negara Arab, waktu zaman orang Arab, ketika itu tak ada tin. Yang ada adalah tembika. Jadi lebih kepada perkataan tembika. Tembika kosong. Okey, jadinya kemudian dia kata iblis menyentuh patung itu dan juga mengetuk. Kemudian ia mendengar bunyi yang bergema, keteng daripada patung tersebut. Maka iblis pun mengetahui bahawa patung itu sebenarnya mempunyai rongga di dalamnya. Ingat badan kita ni padat dengan urat, dengan isi. Tapi dalam perut kita ada rongga. Bila kita ketuk mungkin di sini padat, di sini padat, di sini padat. Tapi bila diketuk tempat-tempat yang kosong, itulah rongga. Mulut kan. Kita sebut benda-benda perut. Ini semua rongga. Bila ketuk perut, rongga. Jadi di sinilah yang perlu dijaga. Muasal kesihatan, kesakitan, jahat kita ni kerana perut. Semua perut. Semua hari ni kerana nak cari makan. Kerana dengan cari makan punya pasal, jadi hari ni penuh dengan rasuah, dengan cari makan dengan dosa, dengan mulut kita ni ada rongga. Jadi segala apa yang berkenaan dengan rongga, hati-hati. Hati-hati. Di situ terdapat nafsu ataupun kehendak. Kehendak. Kita tak ada nak penuhkan darah, tak ada. Kalau sakit masuk darah. Tapi kalau perut kosong, ini bahaya. Ini penuh. Okey, jadinya titik kelemahan Adam apa dia? Maka titik kelemahan Adam dan keturunannya, kita tengok. Hari ini kita belajar tentang apakah titik kelemahan Adam. Sebagai penutup tajuk yang ke-11 ini, seperti yang disebut sebelum ini, bila dah rungkai semua, kita ceritakan titik kelemahan Adam dan keturunannya. Seperti yang disebutkan sebelum ini, bahawa iblis merupakan makhluk yang sangat licik. Pertama, sifat-sifat dia lah. Kesimpulan yang penting dibuatnya adalah berdasarkan pemerhatiannya pada patung Adam. Jadi kita tengok patung Adam, kita sendiri tak tahu kelemahan kita. Jadi kita tengok dalam Al-Quran, dan Al-Quran, kita tadabburkan Al-Quran dalam surah yang kita baca tadi, yang sebelum-sebelum ni. Jadi kita tadabburkan terus, iaitu ketika itu Allah beritahu kelemahan tentang patung Adam yang diketahui oleh iblis. Iaitunya berdasarkan pemerhatian kerana iblis kepada patung Adam yang berongga pada bahagian dalamnya, justru pertama sekali iblis menganggap hal itu merupakan titik kelemahan. Titik kelemahan Adam bukan terdapat pada badannya, tapi pada rongganya. Pada rongga yang ada pada patung itu. Okey.
apabila terdapat rongga, kenapa apabila terdapat rongga pada bahagian itu, bermakna bila ada rongga, maka dia tahu dia bermakna patung itu tidak tahan dan tidak stabil. Patung itu tidak tahan dengan godaan dan juga tidak stabil. Masa kenyang, masa lapar, dia beli lauk. Tak beringat beli makanan buka puasa. Bila malam dah makan tak habis. Padahal besok tahu dah. Besok kan dah penat. Besok beli lagi. Padahal dah tahu semalam punya kisah. Bila kenyang tak nak makan lauk-lauk tu. Tapi bila tengah lapar, lain pula. Beli banyak lagi. Sebab manusia ni tak stabil. Waktu lapar dia punya minda tak sama dengan waktu kenyang. Jadi berulang-ulang kali tetap sama je membazir. Sebab tu saya mendidik anak-anak berdari ni. Saya mula melihat, saya masuk pada 40 tahun ni, saya melihat bahawa ruginya mendidik anak supaya menjadi kaya. Ruginya mendidik anak supaya banyak duit. Tapi bila saya tengok, Syekh saya pun sebut tentang didiklah anak menjadi orang yang mencari barakah. Mencari barakah. Sebab bumi ini sendiri, Allah ikut dalam Al-Quran surah Fussilat yang sebelum ni kita pernah baca, bumi ini sendiri diciptakan permulaannya dengan barakah fiha. Barakah. Sebab tu didik anak supaya kejar, belajar macam mana nak jadikan rezeki kita ni barakah. Sebab kita tak tahu akan datang anak kita ni dewasa nanti, duit dia banyak ke, duit dia sikit. Kerja dia apa, kita tak tahu. Itu takdir yang Allah letak pada dia, tetap. Rezeki pada dia tetap Allah bagi. Cuma yang kita boleh didik dia supaya rezeki yang dia dapat tu barakah atau tidak. Sebab sekiranya dia kaya ke, dia tak kaya ke, duit dia banyak ke, duit dia sikit ke, dia jadi profesor ke, dia gaji 500,000 ke, jutawan ke, ataupun dia hidup dia biasa saja, penggali kubur ke, kerani bank ke, apa saja, tapi dia ini rezeki di barakah, maka Allah letakkan kecukupan, kebaikan dan sifatnya bertambah. Yang ini kita nak. Sebab tu walau apa pun anak kita punya rezeki, itu ikut dan Allah dah bagi rezeki pada dia. Setiap orang Allah dah bagi rezeki. Tapi ingat, walau apa saja rezeki yang dia dapat, pastikan rezeki di barakah. Tak payahlah ajar anak-anak kita ni, kaya lah, jadi kaya. Tak. So, terbukti hari ni, orang yang kaya juga, dia kalau tak barakah, dia baik dia kaya, baik dia miskin, hidup dia tetap susah. Tetap susah. Manusia ni bila dia tak barakah rezeki dia, baik dia kaya, baik dia miskin, tetap tak barakah. Tetap jadi hidup dia tak pernah tenang. Sebab yang dikejar tu duit. Sebab tu bumi ni Allah bagi barakah. Sebab tu pokok sawi tak pernah kurang. Walaupun kita makan hari-hari. Telur. Kalau kurang pun telur hari ni, mungkin kerana monopoli. Mungkin kerana kelemahan manusia. Tapi bukan telur tu kurang. Mungkin telur tu ada. Tapi mungkin monopolinya, mungkin sebagai ujian daripada Allah kepada kita. Jadi telur kurang. Telur jadi mahal dan sebagainya. Tetapi sebenarnya telur tu cukup. Allah ciptakan telur. Kucing yang begitu, kucing tak pernah orang makan, kucing tetap macam tu. Ayam orang makan hari-hari, ayam tetap macam tu juga. Sebab cukup. Maksudnya tak tambah, tak berkurang. Sebab itu dia mencukupi. Rezeki yang paling baik adalah rezeki yang cukup. Sekiranya anak kita nanti besar, dia kaya, Alhamdulillah Allah bagi rezeki yang barakah. Dia bahagia. Kalau dia satu saat mana hari ini Allah bagi dia miskin, tak apa, tak ada masalah. Jangan risau anak kita miskin. Kita risau sangat anak-anak kita miskin. Kan? Anak kita susah. Tak, yang kita risau rezeki dia barakah ataupun tidak. Sebab itu, saya dah 10 tahun dah. Hampir sebab anak saya besar, saya start makan, tidak makan dengan pinggan. Dah dekat 8 tahun juga lah. Tak makan dengan pinggan. Siapa tahu tak ingat. Tapi tak makan dengan pinggan. Saya start makan dengan dulang. Hampir 7 hingga 8 tahun begitu lah. Saya start makan dulang, pakai dulang. Anak-anak. Start dari situlah. Saya belajar makna barakah. Makna bila tengok hadis-hadis, saya baca kitab Azkar Imam Nawawi kan. Dalam bab barakah. Rupa-rupanya makanan ni jangan tinggal satu biji pun. Nasi. Makan. Sebab di situlah punca rezeki. Sebab saya pernah sebut dulu, kalau ada nasi tertinggal tak habis tu, maka adalah nanti Allah akan tarik rezeki.
Rezeki tu Allah tarik bukan tak? Allah tarik nikmat daripada rezeki tu. Maksudnya duit banyak tapi tak bahagia. Duit banyak tapi Allah tak bagikan kita rasa nikmat menggunakan duit tu. Tapi bila rezeki tu sikit, tapi kalau Allah bagi nikmat dalam rezeki tersebut, pergi jalan, pergi kedai RM2 je pun seronok hidup. Anak ni kadang-kadang bawa pergi kedai RM2 je. Lepas tu pergi taman permainan, hidup dia seronok dah. Kadang-kadang ada mak bapak yang kaya, bagi anak-anak pergi keluar negara. Tapi anak-anak tak seronok mana pun hidup. Kadang-kadang budak-budak dia main benda-benda simple. Sebab minat budak ni murah. Tengok ni, rumah saya. Ni baru telur ni. Telur goreng. Banyaklah makanan yang saya beli. Kadang-kadang kambing, golek, kelah apalah beli. Last, telur goreng dengan kicap dia makan. Jadi budak-budak punya minat ni sebenarnya murah. Yang mahal minat ni bapak dia. Bapak dia sebenarnya makan bagi habis supaya Allah ajar dia. Wahai Umairah, Asna, kan? Barakah tu kerja. Barakah. Makan kena habis. Pertama sekali ajar dia makan dengan tak habis. Kalau tak habis juga, adik kena habiskan. Adik-adik, akak-akak ni kena habiskan. Sebab tu jangan ambil banyak. Siapa suruh? Pertama sekali ajar dia, makan sikit. Sampai hari ni, ya Allah, kalau saya makan, saya pula yang kena. Si anak saya yang Furqan tu, tengok, dia suka scan. Dekat sudu, dekat tangan. Dekat ni. Dia scan. Ni cik, ada lagi sikit ni. Wah, detail betul ada audit. Ada audit sampai ke dia mesti licin bagi makan. Itu sebab tu kena ajar dia. Pertama sekali ajar jangan makan dia baki-baki sikit. Jangan baki sikit. Tapi itulah di antara yang kita ambil lah. Sebab rezeki ni sebenarnya bukan dengan banyak. Banyak tak boleh membahagiakan. Tapi barakah lah yang boleh membahagiakan. Saya ada sekali baca dekat Facebook. Satu doktor tu kongsi. Dia kata bahawa dia tengok ada orang suka pakai Alphard Belfire. Dia kata dia telan radio je lah. Sebab dia tak, dia kata daripada saya beli harta, saya beli rumah untuk anak-anak saya. Supaya saya nak jamin anak-anak saya ni, supaya anak-anak saya ni boleh hidup apa. Nanti dah besar tak payah beli rumah, tak payah beli apa. Kadang-kadang terlampau risau sangat dengan rezeki anak. Sebenarnya yang kita kena ajar dia bukan pasal rumah tu kena beli. Kita belikan rumah untuk dia. Tapi kita kena didik dia sebenarnya dengan barakah. Kadang-kadang dia sewa rumah je pun, tapi hidup dia lagi bahagia daripada orang yang banyak rumah. Belum tentu lagi. Sebab tu kita kena ajar hakikat kebahagiaan yang sebenar dalam hidup. Sebab Rasulullah mengajar, tapi tak apalah, belikan rumah tu Alhamdulillah. Cuma hakikat kehidupan, kebahagiaan hidup bukanlah pada rezeki yang banyak, tapi keberkatan di dalam hidup. Sebab tu ajar anak bukan cari rezeki dia pandai sendiri. Besar nanti. Tapi ajar anak cari barakah, kerana saat nanti kita di waktu dia hidup dewasa, kita tak tahu dia ni Allah bagi takdir di miskin ataupun dia kaya. Dia kerja apa? Kita tak tahu. Jadi saat mana kalau dia miskin, Allah cukupkan. Kalau saat mana dia kaya, Allah juga barakahkan rezeki dia. Jadi terusnya. Dan kelemahan Adam ini, iaitu pertama tadi kembali balik, iaitu dia ini tidak tahan dan tidak stable. Perut kita. Perut kita, rongga kita tak tahan. Jadi tak stable, sekejap A, sekejap B, sekejap A, sekejap B. Lapar lain, kenyang lain pula kita punya gaya. Keadaan berongga ini akan menghalang ketahanan dan kestabilan manusia. Dan kerana tidak mampu mengawal kendali badan. Sebab tu dia kata waktu kita A, kita bila emosi A, kita begini. Kita ke emosi B, kita akan jadi begini pula. Kerana ia tidak mampu mengawal dan mengendali badannya ketika berada dalam gegaran ataupun dalam situasi yang mengejut. Jadinya apa-apa saja, manusia ni tidak stable. Selain itu, patung ini juga tidak mampu mengawal emosi apabila marah. Kerana ia berongga. Sebab tu, manusia ni kalau kadang lapar, dia jadi marah. Dia jadi marah. Kau tahu tak aku lapar? Begitu juga ia tidak mampu untuk mengawal dirinya. Sebab tu, orang ni bila dia emosi, perempuan, kadang-kadang bila dia tengok muka dia moody, kan, muntah. Dia muntah rasa loya tekak. Semua rongga. Semua rongga. Perempuan bila dia rongga, dia nak mual, nak muntah dan sebagainya. Maka ni semua berkenaan dengan rongga. Lagi jadi emosi dia tak stabil. Nak beranak, contohnya. Nak hamil, mengandung, contohnya. Kan? Maka tekak dia mula rasa mual dan sebagainya. Maka itu semua emosi. Menyebabkan emosi. Saluran ataupun rongga-rongga yang ada pada badan. Apabila marah, kerana ia berongga. Begitu juga tidak mampu untuk mengawal dirinya ketika diuji kerana kerana berongga.
Kerana kita ni semuanya kerana rongga. Itu Allah bagi tahu balik. Sebenarnya kelemahan manusia ni sebab asalnya rongga badan kita. Itu asalnya. Kerana semua daripada perut. Bukan itu sahaja, malah ia juga kalah dengan nafsu syahwat dan juga godaan kerana ia berongga. Jadi hati-hati dengan rongga. Berhati-hati dengan rongga. Jadi rongga ni asalnya iaitu perut. Sebab tu maksiat. Apa segala berlaku sebab perut. Sebab tu perut ni kena jaga sungguh-sungguh. Dan lalu berdoa kepada Allah barakahkan rezeki. Kita pernah tak minta supaya, sebab tu dalam hadis dalam Azkar Imam Nawawi, kita bila makanan terhidang, maka dah didekatkan, maka dalam satu riwayat Nabi membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa supaya makanan yang terhidang itu diberkati oleh Allah dan dijauhkan daripada api neraka kita ni. Tapi bila nak makan, lain. Bismillah wa ala barakatillah. Tu masuk mulut. Ataupun bismillah. Doa masuk mulut tu lain. Sebab tu didik anak supaya masuk mulut baca bismillah. Lain. Bismillah saya baca bismillah wa ala barakatillah. Panjang sikit. Bismillah wa ala barakatillah. Semua kena ajar. Bismillah wa ala barakatillah. Masuk mulut. Semua masing-masing kena baca sendiri. Dia tak boleh orang bacakan. Tapi kalau saat mana tadi hidangan tadi didekatkan, disunahkan membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu dalam Imam Nawawi kalau doa saat mana makanan dah mula terhidang. Terhidang. Tapi itu bukan doa makan. Itu bukan doa makan. Itu doa bila makanan mula dihidang. Terhidang dah didekatkan, doa ramai-ramai tak apa. Tapi bila masuk mulut, doa makan tak sama. Doa makan bismillah ataupun bismillah wa ala barakatillah. Okey. Jadinya kena jagalah. Sebab itu di antara barakah. Sebab tu ayah pernah sebut, pernah tak satu syekh saya dulu pernah sebut, guru saya yang mulia, kita ni pernah tak doa, kadang-kadang simple doa, tapi kita tak pernah buat. Kita makan kan, kita nak makan satu benda yang kita rasa nak makan, tapi kita rasa benda tu tak baik. Contoh kita nak makan durian kan, ataupun nak makan benda berlemak yang kita rasa macam lemak ni, banyak lemak ni, kolesterol banyak ni, tapi kita rasa nak makan. Kita boleh doa pada Allah dan minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah makanan yang ada pada makanan ini, ya Allah, menjadi tenaga, bukan menjadi lemak tepung. Jangan jadikan lemak yang ada dalam makanan ini menjadi benda yang mudaratkan dalam perut saya. Tapi menjadi tenaga yang baik, menjadi tenaga yang baik. Sebab tu makanan ni perlu barakah. Dan makanan yang terakhir itulah yang paling barakah. Jadi kita tinggalkan yang barakah tu rugi. Jadi itulah. Sebab tu barakah ni maksudnya kalau makanan tersebut tak baik, maka dengan makanan yang terakhir itulah yang akan mencukupkan. Kalau makanan itu mungkin terkurang itu, maka makanan itulah yang terbaik. Sebab tu waktu saya kena vaksin, kena vaksin, masa sebelum ni lah ada vaksin yang masuk dalam badan saya yang mungkin kita tak tahu vaksin tu apa, vaksin tu macam mana, bagaimana, adakah vaksin yang saya masuk dalam badan saya ni bagus ke tak bagus. Jadi waktu dia nak vaksin saya tu, saya doa. Masa masuk tu, kejap-kejap saya doa, Allahumma barik ala hadzal liqah. Saya masuk, ya Allah, masa nak masuk tu bismillah. Dia nak masuk tu, bisa baca bismillah, Allahumma barik ala hadzal liqah. Ya Allah, moga-moga Allah berkati vaksin ini. Kenapa saya baca macam tu? Sebab saya yakin vaksin tak boleh memberi mudarat, tak boleh memberi manfaat. Sekiranya vaksin ini buruk, maka ya Allah cukupkan. Kerana vaksin ini ada kekurangan dia, maka kau cukupkan. Kalau maka vaksin ini buruk, maka letakkan kebaikan. Dan maksudnya apa-apa saja. Maksudnya dalam keadaan kita minta barakah. Sebab tu barakah ni paling penting. Barakah ni paling penting. Sebab emosi kita, rongga perut kita ni bahaya. Bahaya. Sebab tu nak masuk dalam mulut semuanya kena baca bismillah. Kena baca bismillah. Okey. Jangan sampai kita lupa baca bismillah. Sebab tu orang isap makan korma tak baca bismillah, hilang barakah korma tersebut. Agak-agaknya orang isap rokok, suami kita, ibu-ibu semua, bonda-bonda semua, agaknya suami kita isap rokok dia baca bismillah ke tak?
Dia nak masuk dalam perut dia, dia baca tak bismillah? Siapa sini yang ada suami seokok, suami baca bismillah? Bismillah. Alhamdulillah. Siapa yang nampak? Kalau ada suami macam tu, hebat suami dia. Kan? Suami dia seokok, masuk dalam perut, dia baca bismillah dulu. Barakah rokok tu. Barakah. Jadi bismillah. Jadi dia ketuk rokok tu, bismillah wa ala barakatillah. Alhamdulillah. Dia baca bismillah wa ala barakatillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada benda tu hebat lah. Sebab tu orang seokok ni tak berani baca bismillah. Tak berani dia baca bismillah waktu masuk mulut dia. Okey. Okey. Jadinya kemudian dikata selain itu patung itu dikata bahkan ia tidak dapat mengawal dirinya apabila berhadapan dengan keindahan dunia kerana dirinya berongga. Kenapa? Kerana rongga itulah manusia tak dapat boleh melihat kerana dunia ni, indahnya dunia ni kerana dirinya berongga. Kita akan tengok nanti macam mana Siti Hawa tak dapat mengawal emosi dia saat melihat pokok khuldi tu. Pokok khuldi tu. Okey, demikianlah cara atau kaedah iblis yang bijak menipu daya manusia apabila mengetahui titik kelemahan yang ada pada patung tersebut, sudah pasti ia akan menyimpan rahsia yang bahaya ini untuk dirinya. Dia akan simpan rahsia. Dia akan duduk, dia akan tahu rahsia ni, dia akan simpan. Dia takkan bagi tahu manusia. Tetapi ingat, Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Setelah 1400 tahun, setelah manusia dia berlaku-laku, sampailah akhirnya Nabi SAW, beribu-ribu tahun, turunnya Al-Quran untuk beritahu manusia tentang kelemahan Adam ini. Diberitahu sendiri oleh Allah. Dan masa tu apa terjadinya waktu Adam ni mula diciptakan dan kelemahannya apa dia. Ada ke orang isyak rokok, baca bismillah dan baca alhamdulillah? Memang tak ada lah. Sebab tu saya baca tadi. Sebab itulah saya kata tadi, makan korma yang kata tadi, ini makanan sunnah. Makan madu, makanan sunnah. Kalau kita makan tak baca bismillah pun hilang barakah dia. Kalau rokok, memang tak baca. Lagilah. Yang korma tak baca bismillah tu pun hilang barakah dia. Apatah lagi rokok. Dia memang sah-sah. Kan? Dah lah memang haram. Masuk dalam mulut pula, tak baca dalam perut kita, tak baca bismillah. Tak baca bismillah, hilang keberkatan. Hilang keberkatan yang ada. Okey. Sebab tu kalau buka makanan, baca bismillah. Tapi kadang buka kotak rokok, baca bismillah. Tak berani. Tak berani. Saya tak boleh, Ustaz, nak baca bismillah sebab saya isap rokok dekat tandas. Itu lagi perangai. Isap rokok dalam tandas. Okey, jadinya demikianlah cara atau kaedah iblis yang bijak menipu daya manusia apabila mengetahui titik kelemahan Adam yang ada pada patung Adam itu, sudah pasti ia akan menyimpan rahsia. Ini rahsia sebenarnya iblis. Agar dirinya dapat dimanfaatkan pada suatu masa apabila ia diperlukan nanti. Tapi Allah bagi tahu dah bocor rahsia. Tapi ini bagi yang tahu je lah. Yang mengaji kitab hari ni. Yang mengaji kitab tadabbur ini. Ada orang lain tak tahu. Jadi, apabila sesuatu perkara berlaku antara iblis dengan Adam, iblis mendatangi Adam melalui pintu-pintu rongga ini yang diciptakan kejadiannya yang menjadi rongga dan tidak stabil emosinya. Dan dimulakan daripada perut lah. Dia tahu sebab manusia ni kelemahan dia adalah rongga. Jadi apabila nak mengetahui cerita pasal Adam, nak lemahkan anak-anak Adam, dia masuk dulu kelemahan tentang rongga-rongga dulu. Okey. Rasidah Ahmad, Ustaz nak tanya. Okey, boleh. Nak tarik boleh, nak terus unmute pun boleh. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Aha. Ustaz, kemarin ada perkongsian dari teman-teman mengenai apabila kita nak makan lah, macam katanya hanya digalakkan atau lebih sesuai membaca bismillah sahaja. Bukannya bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dia tidak dapat menerangkanlah kawan saya tu kenapa lebih elok bismillah sahaja, tidak elok untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ustaz terangkankah? Lanjut. Okey. Bismillah sebelum makan. Baca bismillah ketika makan. Okey. Itu sebenarnya kalau kita tengok baca bismillah, baca ketika makan, itu sebenarnya ada dalam azkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia cerita pasal Nabi SAW membaca bismillah sahaja. Membaca bismillah sahaja. Nabi tak pernah baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
Bila kita melihat perkataan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak hadis, dalam azkar pun Nabi cuma sebut bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sekiranya ulama-ulama meletakkan bahawa sekiranya boleh tak kita nak baca bismillahirrahmanirrahim, menambah ar-rahman ar-rahim tu boleh ke tak boleh, iaitu mengenai perkara ini, maka kita telah ada ulama-ulama berpendapat bahawa sekiranya dia membaca bismillahirrahmanirrahim, Imam Nawawi menyambung lagi. Dia kata di antara yang paling perkara yang pasti penting seorang itu mengetahui mengenai basmalah dan kadar minima yang cukup daripadanya ketika dilepaskan dengan bismillah. Tetapi hanya menyebut tetapi sekiranya seseorang itu menyebut bismillahirrahmanirrahim ketika makan, maka itu juga adalah sebaik-baiknya, afdal. Jadi Imam Nawawi jawab macam tu. Dalam azkar Imam Nawawi boleh tengok halaman 388. Lepas saya ada azkar Imam Nawawi. Jadi sebaik-baik lafaz afdalnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu sebaik-baik. Tetapi kalau dia hanya menyebut bismillah, maka sudah cukup baginya dan dia mendapat pahala sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Azkar Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juga ada. Maka boleh juga menyebut bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalimah bismillah itu yang tak dibenarkan menyebut ar-rahmanirrahim adalah pada ketika menyembelih sahaja. Menyembelih saja hanya disebut bismillah. Tak boleh ar-Rahman ar-Rahim. Wallahu a'lam. Jadi Allah boleh faham Kak Rashidah? Okey, jadi itu Imam Nawawi punya pandangan dan para ulama. Jadi kalau dia tak boleh. Okey, wallahu a'lam. Ada satu Kak, boleh? Boleh, tak ada masalah. Anak masa hari tu anak saya apabila minta maaf ya kalau bahasa kasar, terkentut. Dia cakap alhamdulillah. Kami terkedu. Kenapa baca alhamdulillah? Katanya perutnya terasa sedap apabila lepas berkentut, sebab tu dia cakap alhamdulillah. Tapi kami untuk melarang tidak dapat memberi hujah yang dapat meyakinkan dia. Boleh jelaskan Ustaz? Sebenarnya dalam agama Islam ini dia tidak ada apa-apa halangan. Dia bila satu hukum dalam fiqh Syafi'i ini, dia tidak ada mendatangkan semua segala perkara itu harus melainkan datangnya dalil mengatakan haram sesuatu benda. Jadi kalau dia terkentut ke sebagainya ataupun dia rasa itu boleh menyihatkan dia, sebut alhamdulillah. Macam orang keluar daripada bilik air, jamban, keluar daripada jamban, tak boleh baca alhamdulillah, dia kena keluar dulu. Baru sebut, sebab dalam jamban tak boleh sebut alhamdulillah. Bila dia keluar, dia baca apa? Ghufranak alhamdulillah. Dia pun sebut alhamdulillah. Dia buat alhamdulillah. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Cuma benda tu pelik lah. Bila hukum ni dia tidak ada sunnahkan, sebab Nabi pun tak pernah ada dalil pula ucap alhamdulillah ketika mana kentut. Tapi kalau dia nak ucap pun tak ada dalil yang melarang. Jadi wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, insya-Allah. Jadi selagi mana dalil tidak ada melarang, maka tidak ada masalah. Macam nak sendawa je alhamdulillah. Mana ada orang sendawa alhamdulillah. Tapi bila kita sendawa ni, saya kadang-kadang sebut juga, walaupun lagi dalam keadaan perut saya sebu. Sebu kan. So ya, saya makan Ino. Saya minum air Ino. Tiba-tiba, keluar dia punya panas tu. Saya sebut alhamdulillah. Sebab nak dapat keluarkan angin tu bukan senang. Jadi keluarkan angin tu juga merupakan satu benda yang nikmat bagi saya sebut alhamdulillah. Tapi tak menyebut pun tak ada masalah, sebab tidaklah disunnahkan menyebut alhamdulillah ketika sendawa. Tapi kalau dia nak sebut juga sendawa sebagai amalan dia, maka tidak dilarang. Cuma jangan disebut sebagai ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi, itu je. Okey, wallahu a'lam. Macam juga amalan ketika bercakap Syekh Zainul Asri kan. Di tengah-tengah cakap Allahumma salli ala Muhammad. Lupa barangnya. Lupa sikit Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula. Mana ada Rasulullah pernah sebut barang siapa yang terlupa baca selawat, pernah ada. Dia kalau baca barang siapa yang terlupa baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Kan ada dalam surah Al-Kahfi, dia terlupa. Maka dia keji syaitan. Dia keji auzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi ada sebut. Tapi kita bila sebut perkataan selawat adakah berdosa? Tak. Tapi tidaklah disunnahkan. Tapi kalau ni nak buat, tak ada masalah. Sebab tak ada dalil yang melarang. Okey, seterusnya. Ekoran itu, Iblis datang kepada keturunan Adam.
Dia datang dari, bukan dia datang pada Adam je. Adam dah pernah gagal sekali. Tapi dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kan Adam, kemudian Iblis datang kepada keturunan Adam. Kitalah melalui pintu-pintu ini. Jadi hati-hati, pintu rongga lah yang akan dicari utama. Perut dulu, tekak dulu. Sesungguhnya kejadian manusia yang tidak stabil emosinya dan tiada ketahanan merupakan titik kelemahan mereka. Sebab tu waktu saya nak bercakap, saya nak ada ceramah Isra Mi'raj, saya nak cakap 2 jam, forum atau sebagainya, saya tak boleh perut kenyang. Saya lah, orang lain tak tahu. Tapi saya tak boleh. Kalau orang ajak makan dulu, saya akan nak makan nanti. Lepas daripada habis program. Sebab waktu saya lapar, saya punya otak lagi cergas daripada waktu saya kenyang. Saya punya lapar, saya lapar, taklah lapar sangat. Tapi kalau lapar kita tak macam lapar zaman Rasulullah. Ya begitu lapar. Lapar kita, dia tak makan dalam 2-3 jam sebelum tu. Dan pukul 3 dah makan. Cuma maghrib tu tak makan lagi. Tapi kalau waktu sekarang ni, saya tak makan lagi. Jadi bila saya petang last kali tadi dekat R&R Macak saya makan. Pukul sebelum Zuhur. Itulah makan terakhir saya. Jadi saya tak boleh kalau makan tengah kenyang saya cakap. Jadi otak saya tak berapa clear. Jadi emosi ni sebenarnya berkaitan dengan perut kenyang lapar. Perut kenyang lapar. Jadinya Iblis datang kepada keturunan Adam ini melalui pintu-pintu rongga ni. Perut sebagai tekak, sesungguhnya kejadian manusia tidak stabil dan tiada ketahanan merupakan titik kelemahan terbesar Adam dan anak-anaknya. Disebabkan itulah Iblis memberitahu kepada syaitan-syaitan yang lain datang untuk menyesatkan mereka ni melalui perut. Melalui rongga. Syaitan menyesatkan mereka yang tidak ada ketahanan diri ketika dalam keadaan marah. Ketika digoda. Sebab tu orang yang kadang-kadang tengah marah ni suruh puasa. Puasa ni boleh menahan daripada kemarahan. Sebab tu bila tengah marah je, kita puasa je, kita biasa tengah puasa ni mana kurang marah kita. Kalau kita tengah puasa kan apa, jarang kita nak marah. Lagi-lagi bulan Ramadan. Syaitan menyesatkan mereka yang tidak ada ketahanan diri ketika dalam keadaan marah. Ketika digoda dan ketika dalam keadaan mereka lalai. Jadi syaitan ni dalam keadaan kita kenyang, dalam keadaan kita marah disebut sini, dan ketika digoda dalam ketika kita lalai. Ketika lalai. Lalai ni macam hayal gitulah. Dan dalam keadaan kenyang, dalam keadaan marah dan dalam keadaan kita lalai dengan nikmat dunia. Malahan syaitan juga mendatangi mereka yang tidak mampu mengawal dirinya ketika ditimpa ujian dan ketika sedih. Jadi bahaya ni. Ketika sedih, ketika marah, ini semua syaitan akan datang. Bila emosi tak stabil. Maka syaitan lebih senang. Emosi tak stabil, tengah marah, tengah tak sedar hati. Sebab tu zikir datang untuk menenangkan hati. Untuk tenangkan hati kita. Sebab tu tenangnya hati kita ni menyebabkan syaitan di iblis tak boleh masuk. Dan ayat yang terakhir sekali, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Maksudnya Allah menghendaki dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu, para nabi dan para orang yang soleh, supaya kamu mengikutinya, dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, dan Allah hendak membersihkan kamu daripada dosa kamu dengan menerima taubat kamu. Sedangkan orang-orang yang fasik, mereka menurut keinginan hawa nafsu yang diharamkan oleh Allah itu hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng dari kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Allah senantiasa hendak meringankan beban hukumnya daripada kamu, kerana manusia itu menjadikan keadaannya lemah. Kerana manusia itu Allah jadikan dia lemah. Jadi surah Al-Azim tak penting ayat ini, cuma yang akhir saja kita akan bincangkan pada masa-masa yang akan datang. Jadi insya-Allah sebut alhamdulillah selepas buang angin. Bersin tanda kita bersyukur. Okey, tapi kalau sebut alhamdulillah ketika bersin, yang ini memang
ada sunnah dia. Yang lain kita tak boleh sebut sunnah lah. Mendapat pahala terdapat. Kita lepas terbatuk ucap Alhamdulillah pun boleh. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Alhamdulillah ni tak ada masalah. Lepas kita nak bangun ucap Alhamdulillah. Kita nak naik kereta ucap Alhamdulillah. Boleh. Cuma yang sebut Alhamdulillah ketika bersin itulah yang paling utama dan dia disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi kalau dah kenyang mengantuk. Jadi insya-Allah wallahu alam. Jadi insya-Allah kalau ada apa-apa soalan boleh terus ke di chatting kan. Kalau yang mungkin dia boleh unmute-kan suara dan mungkin tadi dah baca Al-Mulk kan. Jadi kita pun tak ada baca Al-Mulk malam ini. Jadi insya-Allah ada satu soalan, dua soalan. Ada insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa dulu ni? Ada Ustaz memberitahu kalau kita nak salin baju, nak pakai baju kan, nak lindungkan pandangan syaitan pada kita baca bismillah tu ke? Okey, pakai baju kan? Pakai baju ni adakah nak baca bismillah ataupun tidak sebenarnya? Kalau kita tengok dari Rasulullah dalam kitab Syama'il Muhammadi kan, Nabi SAW dia pakai baju kan? Dan kita tengok sunnah pakai baju. Sebab Rasulullah bila dia pakai baju, dia akan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di banyak dia punya riwayat dia, Rasulullah akan membaca doa ketika mana pakai baju. Sekejap saya dalam 10 saat insya-Allah. 10 saat untuk saya cari kejap memakai baju. Rasulullah mencelup, Rasulullah rambut menyisir, celak mata pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk surah 157. Okey, jumpa dah. Okey, insya-Allah. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, ketika dia memakai pakaian iaitu antaranya adalah pakaian baju ni, Nabi SAW akan memulakan dengan dengan pakaian yang belah kanan. Itu pertama. Nabi SAW akan memakai dengan pakaian belah kanan dan akan selalu membaca doa bismillah. Jadinya tak ada masalah bacaan doa. Jadi antaranya banyak ada. Allahumma lakal hamdu anta saya pun jarang baca tapi bismillah je. Anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Hadis ini kan dibaca oleh Nabi SAW bila memakai baju. Jadi sebenarnya ada doa-doa yang Nabi pakai. Nabi pakai baju, ada Nabi baca doa. Nabi pakai sarung, Nabi pakai seluar, Nabi pakai doa. Tapi kalau kita dah tak tahu nak doa apa, kita ambil yang paling bintik je lah. Bismillah. Bismillah saja. Okey. Tapi tujuannya untuk melindung daripada pandangan syaitan Ustaz. Bukan yang pakai doa untuk pakai baju tu, yalah. Tapi kalau kita bila kita bersalin baju semua tu, ada mata-mata syaitan yang memandang tu, bismillah tu adalah membutakan mata syaitan tu, betul ke? Itu sebenarnya doa hadis Nabi tu. Iaitu barang siapa yang membaca bismillah ketika masuk tandas, itu ada. Kan? Sebab tu kita baca dalam tandas, masuk tandas. Kan kita ada satu riwayat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada satu riwayat baca bismillah. Sebab bila baca bismillah ni syaitan tak dapat melihat kita. Maksudnya syaitan tak bersama dengan kita, melihat kita dalam keadaan telanjang. Jadinya dalam keadaan telanjang syaitan tak boleh masuk sekali. Jadi bila kat sini dia ada dua riwayat. Pertama Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, hadis yang lain. Dan kemudian bismillah. Bismillah a'udzubillahi minasyaitan, ini untuk berlindung dari syaitan. Yang kedua ni bismillah ni untuk tadi tu. Untuk dia tidak melihat aurat kita. Tapi itu kalau ada dalil yang ketika masuk tandas dalam keadaan kita tak pakai menutup aurat. Jadi kalau kita siapa tak pergi tandas tak menutup aurat, maka dia kena baca bismillah sebelum masuk. Jadi kena bacalah bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith saja, tapi baca bismillah sekali. Sebab untuk melindungi aurat kita daripada pandangan jin. Sebab jin ni dia ada jin jantan, ada jin betina. Jadi dia ada juga kes-kes dia suka dengan betina, dan juga suka dengan jantan dan sebagainya. Jadi Rasulullah mengajar kita supaya baca bismillah. Tapi untuk pakai baju
Itu wallahu a'lam, tak ada. Saya tak perasan riwayat tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bismillah dengan basmalah tu apa beza dia? Soalan Okey. satu. Soalan kedua, kita membaca surah Al-Fatihah, kita letakkan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan soalan yang ketiga, kenapa kita tak maksud saya tu tak baca Bismillah untuk ayat awal surah, hanya baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim kecuali Al-Fatihah saja. Minta dapatkan pencerahan Ustaz. Okey, pertama basmalah tu adalah kalimah untuk menerangkan bismillah. Contohnya kita baca takbir. Takbir itu adalah untuk perkataan Allahu Akbar. Ya. Tahlil la ilaha illallah, dan basmalah tu adalah kalimah bismillahirrahmanirrahim. Macam kalimah ta'awuz adalah kalimah ta'awuz tu apa dia? Iaitu kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga kalimah istirja, itulah kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi basmalah tu adalah perkataan kalimah yang nak disebutkan tentang kalimah bacalah basmalah. Bukan bacalah bismillah, bacalah basmalah. Basmalah tu adalah untuk menunjukkan kalimah short form daripada perkataan bismillah. Okey, yang kedua tadi, kenapa baca Al-Quran Fatihah disebut bismillahirrahmanirrahim ketika dalam solat, ketika dalam surah Fatihah? Sebab ini berkenaan dengan surunnya di riwayat bahawa Nabi membaca bismillah ketika mana baca surah Fatihah. Tapi dalam surah yang lain, Nabi menceritakan bahawa surah yang lain ni tak ada bismillah. Melainkan kita cuma nak mulakan ataupun nak membezakan surah sebelum dengan surah selepas. Berbeza dengan Fatihah. Kita memang kena baca bismillahirrahmanirrahim sebab dia termasuk dengan 7 ayat. 7 ayat itu termasuk bismillah. Tapi surah Al-Baqarah tak termasuk dengan bismillah. Tak termasuk dengan bismillah. Sebab tu di antaranya lah. Sebab apa antara keduanya? Wallahu a'lam. Cuma serana kena wajib baca bismillah Fatihah sebab dia termasuk dalam ayat pertama surah Fatihah. Tapi surah yang lain dia tak termasuk tak termasuk baca bismillah. Ayat pertama surah Alif Lam Mim adalah Al-Baqarah adalah Alif Lam Mim. Yasin adalah Yasin ayat pertama. Bukan bismillah. Cuma sekiranya kita baca ayat sebelum dia dan nak baca surah selepasnya, wajib kita baca bismillah. Sebab apa? Sebab nak membezakan surah sebelum dia dengan sebelah sebelum dia. Sebab tu dalam Hasan Asim Tariq Syatibi, qiraat kita. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad, contohnya kita nak baca solat ajat kan. Solat ajat kan kadang-kadang dibaca, ada yang baca 10 kali Qul huwallahu ahad. Jadi di antara ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita nak baca Al-Ikhlas kan? Nak membezakan antara keduanya selangi dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita nak ulang balik qul huwallahu kedua, tak perlu baca bismillah. Sebab dia bukannya membezakan antara surah sebelum dengan selepas dia. Jadi kita ulang balik dengan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang lagi. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada bismillah. Ulangan kedua, ketiga sampai ke 10 tak perlu baca bismillah. Okey. Soalan yang terakhir Ustaz ya, surah Taubah tak perlu baca bismillah, dan susulan ayat yang kemudian selepas kita kata Sadaqallahul Azim tu pun tak perlu baca bismillah. Apa pencerahan yang Ustaz boleh bagi? Okey. Tu ta'awuz untuk ni. Itu memang surah tu di antara surah perang. Surah perang yang mana ketika itu menceritakan tentang peperangan, maka bismillahirrahmanirrahim ni kan cerita tentang Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sama je macam kita nak menyembelih. Menyembelih juga kan kita keras nak menyembelih. Kita tak ada baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Bismillah. Allahu Akbar. Sama je. Cerita dia sebab waktu tu kita perang, dan waktu itu kalau kita nak baca waktu tengah tu kita baca dengan waktu kita nak menyembelih. Jadi waktu tu keras. Jadi waktu perang ni kita ada lagi rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim ni Allah buang bagi menandakan bahawa surah Taubat ini surah yang dalam keadaan cerita waktu tu cerita tentang perang. Cerita tentang peperangan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jazakallah ya Ustaz. Okey, satu lagi, bukankah setiap perkara dimulakan dengan bismillah? Contohnya apa dia? Itu lain lah. Okey dah. Bismillah, butakan syaitan tu tak tahu. Butakan syaitan tu, itu saya tak jumpa lagi. Dalam Azkar Ibn Nawawi pun tak tulis. Jadi itu mungkin, tak tahu wallahu a'lam. Itu kena tanya saya yang butakan mata ni, iblis ni, syaitan jin ni saya tak tahu. Yang saya baca cuma tadi tentang iblis dan syaitan tak dapat melihat
ketika masuk tandas, kata baca bismillah, maka kita terhalang daripada jin melihat aurat-aurat kita. Itu pun waktu masuk tandas. Waktu pakai seluar baju, wallahu a'lam. Tak ada disebut tentang dalil dan riwayat dan wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah saya nanti akan baca balik nanti. Kita azkar, takut-takut saya terlepas pandang dalam kitab-kitab yang lain. Moga-moga ada juga mungkin pandangan-pandangan ulama dan sebagainya yang muktabar, yang menceritakan tentang buta dari tu mata iblis tadi dan syaitan tadi. Moga-moga kita dapat melihat. Jadi Allah alam, jadi yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk daripada kelemahan diri kita dan khususnya kepada diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami ya Allah yang telah membesarkan kami. Kau kasihanilah mereka sebagaimana dahulu mereka pernah mengasihani diri kami, dan Kau sayangilah diri mereka sebagaimana dahulu mereka pernah menyayangi diri kami. Ya Allah, sejak kami kecil dahulu ya Allah. Ya Allah, Kau lindungilah diri kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, keluarga kami daripada hasutan syaitan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jauhkanlah diri kami daripada hasutan syaitan. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jagalah iman kami ya Allah dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan jauhilah dan lindungi kami daripada kematian yang su'ul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu pada malam ini. Pada saya banyak ilmu yang kita perolehi dengan bila bersama-sama dengan Ustaz pada malam ini. Diharap semoga ilmu yang Ustaz kongsikan adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita praktikkan setelah kita ketahui. InsyaAllah kita amalkanlah mengucapkan kalimah basmalah setiap apa jua yang kita lakukan. Semoga kita mendapat keberkatan seperti yang Ustaz kata tadi, barakah itu adalah penting. Selepas ni kita doa dah. Semoga kita hidup di dalam barakah, mendapat rezeki yang barakah, mendapat kesihatan yang barakah dan lain-lain. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam kuliah subuh esok 6.45 di Gemah Nur Iman bersama dengan Ustaz saya rasa Ustaz Hakim insyaAllah. Sila rujuk grup WhatsApp Gemah Nur Iman. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih moderator.